Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum guys. Pagi. Saya Fadil Rasul dan bersama Zack Murikan dan saya Fadi Ghazali. Yes, Pagi. Alright, so kita dah berada di episod yang kedua wow. Episod kedua podcast. Macam mana episod pertama? Komen kalau tengok kat YouTube kan. Betul. Kalau Spotify nak komen kat mana? Pandai dah fikir. Boleh juga. Boleh ke? Boleh juga komen. Diorang screenshot, tag IG kita, Yes. IG Tuan Fadi Ghazali ke tu best lah, boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting suara Fadi dah bunyi. Dah bunyi. Minta maaf banyak lah pada pendengar Minggu lepas episod pertama, kita ni tak ada pilot episod. Nak ceritanya kita main redah. Tuan Fadi kata kita nak buat podcast lah. Okay, jom kita buat. Lepas tu dekat episod pertama lah kita banyak belajar macam-macam. Yes. Tapi terima kasih guys kerana anda stay tune lah bersama Betul. kami. Walaupun suara saya dengar tak dengar kan. Tapi Alhamdulillah masih ada lagi tu tune lah. Betul. Kita dengar apa tok guru kita kata, Dil. Nak buat sesuatu, buat Sungguh-sungguh. So kita buat lah. Kita buat silap, kita repair. Betul. Yang penting trust the process. Betul kan? Betul. Yes. Progress equals to happiness. Yeah. Happy tak? Happy, Alhamdulillah. Alhamdulillah happy. Tuan Fadi happy? Saya happy Alhamdulillah. Yang paling happy Fadi sebab dia bunyi. Sebab dia ada progress. Kita tanya ni belakang. Dengar suara Okay. Baik. So hari ni kita nak sembang apa, Tuan Fadi? Kita nak sembang tentang barang-barang yang semakin hari semakin naik. Betul. Barang Tapi ni dia hangat, naik tapi je. Dia tak pernah turun. Betul. Yang turun hujan je orang kata. Hujan yang Satu turun. benda lagi tak naik. Gaji. Adik jangan. Ada orang naik. Ada orang naik? Ada orang naik. Alhamdulillah. Kita salam dulu. Tukar episod lah. Betul, baik. Jadi buat penonton semua dan juga pendengar-pendengar kita yang kita kasih, insyaAllah seperti yang Tuan Fadi katakan tadi, kita akan membicarakan berkenaan dengan barang-barang yang sentiasa naik ni. Betul. Kena dengan topik kita hari ini adalah kenaikan harga barang dan cara beradaptasi dalam situasi tersebut. Yes. Nak adapt lah. Nak adapt. Adapt dan kita nak thrive. Kita bukan nak adapt je. Okay. Sebab kalau adapt tanpa thrive, dia jadi bertahan. Dia Contoh tuan. Dia macam ni. Ada satu kisah peperangan ketika zaman Turki Uthmaniyah. Okey. Jadi ketika tu ada dua pendapat. Satu pendapat adalah kita mesti serang. Kita mesti takluk satu tempat. Nama dia Konstantinopel. Inhisar masa Inhisar. tu. Dia Konstantinopel tu jauh lagi. Jauh lagi. Ni lagi belakang. Ni Level belakang. satu, level satu kan ni. Level yang baru nak start penaklukan ni. Jadi ada dua pendapat. Satu takluk. Satu lagi dia kata jangan takluk. Kita kena pastikan kita kena maintain resources kita. Sebab apa? Mongol nak attack, Christian nak attack. Nanti kita kalau kita duk fokus kat sana, akhirnya kita akan rebah segala-galanya sebab kita tak bertahan kan. Jadi seorang ni cakap apa tau? Dia kata bertahan maksudnya kita kalah. Menyerang maksudnya kita menang. Belum lagi buat apa-apa pun, serang tu dah menang lah. Faham tak? Belum buat apa-apa dah menang. Jadi kalau macam ni kita nak serang macam mana harga barang naik ni? Serang pemborong ke apa ni? So bukan serang borong. Maksudnya macam mana kita react dengan situasi sekarang. Ada orang bila harga barang naik semua dia pun bertahan, dia jadi serabut, dia pun tak apa duduk rumah. Dia bertahan lah tu. Betul. Kan? Jadi tak buat apa-apa. Freeze recruitment orang. Kan? Bisnes tak jalan, lepas tu dia cash reserve. Tak apa, kita bertahan. Dia tak cari new opportunity. Menyerang maksudnya cari new opportunity. Okey, baik Tuan Fadi. Saya suka penjelasan tu dan saya yakin penonton-penonton dan pendengar kita juga, Fadil kan. Diorang mesti cakap dan kita yakin juga yang mendengar pun mostly daripada usahawan dan majoritinya kalau kita tengok dekat media sosial, Tuan Fadi dan Fadil, ramai yang merungut ni semua adalah pembeli. Kira macam consumer macam kita, consumer. Betul. Tetapi Tuan Fadi, ada yang usahawan ni kata, korang tak faham kos kos pengurusan naik, kos barang naik dan sebagainya. So macam mana dari sudut seorang usahawan tu, Tuan Fadi? Sebab Tuan Fadi, baru-baru ni kerajaan baru announce gaji basic pun dah dinaikkan. Yes. Bukan sahaja barang tapi gaji ataupun regulation tu pun dah dinaikkan. Betul. Jadi sebagai usahawan nak thrive tu pula macam mana? Dia sebab tu kalau kita tengok ada beberapa YB. Saya tak payah boleh mention, tak ada masalah. Contoh siapa Contoh saya tengok dekat Twitter, Syed Saddiq bagi tahu. Hari tu orang yang bekerja ada allowance. So disebabkan ada gaji minimum 1,500, dia pun naikkan 1,500, tapi ditarik semua allowance.
Benefits pun tak ada lah. Jadi dia kata apa ni? Mengambil kesempatan whatsoever lah. Saya tak salahkan politician kan, sebab mereka pun nak fight kan. Saya fight untuk usahawan. I know the real situation, which is apabila menaikkan 1,500, we are not talking about naik 1,500 tau. We are talking about KWSP so. Betul. So by right dia bukan naik 1,500, dia naik lebih daripada 1,500. Dia dah jadi 1,600, 1,700 atas satu kepala. Okay, boleh bayang tak macam ni? Ada satu case, saya baca satu posting, satu kedai makan tau. Dulu bila nak makan kedai dia, ambil nasi apa dia panggil, nasi campur. Ambil nasi, kita makan dalam pinggan, lepas tu akan ada pekerja ambil pinggan tu. Tapi hari ni dia pergi kedai tu, dia bagi pinggan dan berserta dengan satu keping kertas, paper. Kan? Dia pun kenapa tukar SOP? Kan? Rupa-rupanya tidak ada orang nak bekerja sebagai pembasuh pinggan dekat belakang. Dan adalah tidak logik jika seorang pembasuh pinggan gaji dia 1,500. Logik tak? Faham. So, ni saya kata thrive. Kalau kita fikir, 1,500 orang bagi 1,500 gaji basuh pinggan, macam tak logik pula. Kan? Faham. Tapi macam mana aku nak thrive? So penjual tu kata apa? Daripada aku bayar 1,500 gaji dan budak pun tak ada nak bekerja sebagai pembasuh pinggan, banyak nak pergi Grab dengan Foodpanda, aku bagi kertas tu. Dengan cara tu dia mengurangkan pekerja dekat belakang, mempercepatkan proses pinggan tu boleh pakai terus. Kan? So orang tak payah beratur, tak payah menunggu. Macam tu. Tak kotor pinggan tu. So the key adalah apa? Nak thrive, sama ada automate the process atau simplekan proses. Dah dua dah tu. Automate dan Simplekan. Sorry, saya tak apa tu? bersihat kan. Tapi saya cubalah, kalau terbatuk tu minta maaf. So automate tu, automate ni dipanggil mengurangkan pekerja tetapi meningkatkan kita punya jualan. Contoh, guna website Shopee 6 hari bulan 6. Kita tak sure, dia tak update lagi berapa sales dia berapa. Tapi kita boleh anggap memang sales dia gila-gila punya. Kan? Kalau satu kedai dia kena ada banyak pekerja untuk jaga, tapi kalau Shopee, Alibaba dia sebut satu quote, Jack Ma kata. Dia kata, what is the difference compared to Alibaba and Walmart? Dia kata. Walmart tahu kan? Tahu. Walmart. US. What is the difference? Dia kata, it's a huge difference. Dia kata. Dia cakap bahasa dia kan. Walmart, in order for them to grow, they need to find a land. They need to build kedai ni besar ni. And then mereka kena cari stok barang. Tapi for Alibaba, we just need to add one server. Tambah server je. Jauh. Tambah server je. Senang. Berapa ringgit server tu? Berapa dolar? Berapa ratus dolar je server. Wow. So that is the different. So automation, daripada kita duk buat manual, automatekan things. Nombor 2, simplekan benda. Daripada nak membasuh, letak je lah Alas tu. Alas, settle. Okay. Saya rasa kan Fadil kan, memang ramai yang bersetuju dengan apa yang Tuan Fadi kata. Tapi akan ada kelompok kata, Tuan Fadi, benda ni mengurangkan peluang pekerjaan. Macam mana Tuan Fadi? Saya tak ingat bila momen dia dan the exact thing. Tapi saya pernah dengar Tun Mahathir sebut. Masa tu saya duduk universiti, Tun Mahathir ni dia chancellor, dia macam dia so called chancellor ke apa tak ingat dekat Universiti Petronas tu masa saya belajar. Ada orang tanya, apabila teknologi menguasai dunia, bukankah pekerjaan makin kurang? Tun Mahathir kata, begitulah, kalau silap saya lah ni, maafkan saya kalau silap. Begitulah ketika mana mesin jahit dicipta. Teknologi juga betul juga tu. Mengurangkan orang daripada kerja jahit, tiba ada mesin jahit. Kan? Betul lah. Tapi kita kena faham, apabila mesin jahit tu ada, maka akan bertambah pekerjaan-pekerjaan lain. Contoh, salesman boleh jual lagi banyak baju. Sebelum ni nak jual baju pun susah sebab nak tunggu orang jahit. Dia sebenarnya create peluang. So the key adalah dengan bertambahnya teknologi akan lagi bertambah peluang-peluang baru. Ya. Wah, baru awal-awal ni
Tuan Fadi dah bagi macam-macam lah. Tu Tuan Fadi selalu cakap, jadi mata lebah, jangan jadi mata lalat. Yes. Wah. Apa beza mata lebah dengan mata lalat, Fadil? Mata lebah dekat tempat yang kotor pun dia nampak cari madu yang benda baik. Cari bunga, cari bunga. Cari bunga. Saya bukan mak bunga. Tapi baju sentiasa berbunga. InsyaAllah. Baik, jadi kepada pendengar yang dikasihi sekalian, kita nak beritahu kepada anda macam-macam yang kita kongsikan di Funnel Evo ni. Dan maklumat-maklumat yang terbaik insyaAllah kita akan sajikan di Funnel Evo Podcast. Dan untuk mengingatkan anda semua, mungkin yang baru ataupun yang dah lama mengikuti Funnel Evo, pada 18 dan 19 Jun ini kita ada Evolusi offline, guys. Offline 2 tahun Dil sebenarnya. 2 tahun kita tak jumpa mereka-mereka ni, dan kita tak lama tak melihat Tuan Fahdi beraksi di atas pentas yang sentiasa membuatkan jantung kita dub. Last kita tengok viral dekat TikTok ke. Kalau nak buat sesuatu sungguh-sungguh. Relax. Nak cakap tu kena relax juga. Jadi jangan lupa kepada anda ingin tahu dengan maklumat lebih lanjut, jangan lupa untuk layari www.evolusi.my dan daftar dengan kadar segera. Baik, masih lagi kita dalam topik ni, Fadil. Betul. Tadi Tuan Fadil dah kongsikan 2 benda, automation dan juga simplicity. Simplicity tu produk. Simple kan? Simplify. So Tuan Fadi, kalau tadi ada orang kata kos pengurusan naik dan kos pemasaran naik. Lepas tu ada juga yang mengatakan sekarang ni customer ni dia lebih berhati-hati bila membeli. So kadang-kadang untuk peniaga baru ni dia susah, macam mana aku nak letak diri aku dalam radar ni sedangkan produk aku lagi bagus. Itu majoritinya lah kata begitu. Macam mana Tuan Fadi? Saya nak tanya Fadil dulu. Dan lagi satu Tuan Fadi. Aku nak tanya kau tanya kau. Okay. Cara tackle pembeli yang macam tu, yang berhati-hati tu, macam nak tackle supaya dia berhati-hati, dia spend kat kita. Okay, tanya Fadil dulu. Okay. Sekarang ni Fadil lebih berhati-hati untuk membeli ke macam mana? Berhati-hati untuk membeli ke tak Kenapa? Sometimes. Ke sama memang daripada dulu pun memang berhati-hati? Sometimes. Ada sometimes tak berkira pun. Jalan je lah. Hijau terus. Tuan Zaid macam mana? Saya berhati-hati ni wife saya lah. Nombor betul. Wife saya memang dia sangat berhati-hati. Kalau saya ni nampak contoh Nintendo Switch. PS5 baru keluar. Okay. Nintendo Switch tu kira saya dah downgrade sikit. PS5 keluar, nak lanjut dah nak beli lah. Padahal dah PS4 dah ada. Tapi wujudnya isteri ni membuatkan kita macam balance lah. Last sekali macam raya tu nak beli Nintendo Switch, saya nak ni diri beli lah. Tapi berhati-hati juga, research lah juga. Sebab kita bukan pembeli Nintendo, tapi kita nak ada that barang. Sebab saya gadget freak kan. So berhati-hati tu isteri saya kan. Saya ni kadang-kadang langgar kak. Pandangan saya lah. Dia bukan orang berkira-kira. Tuan Zaid punya ayat tadi berhati-hati kan. Berhati-hati. Tapi sebenarnya pelanggan dia macam ni. Orang beli sebab satu sebab je. Sebab emosi. Dia nak benda tu, memang dia nak. Ni apa PPS kan. Nak, memang nak. Akhirnya beli tak? Akhirnya rasa-rasa ujung-ujung ni mesti beli kan. Mesti beli. Itu nak Nintendo Switch kan. Beli kan. Dah beli dah. Duk update dekat IG story. Kita yang baca pun, kita yang tengok pun, beli je lah. Duk update. Siap buat poll lagi. Poll beli je lah. Gitulah. Ini bapak betul saya macam ni. Ya sebab saya beli ni. Saya beli Zack. Beli. So kita akhirnya apa yang kita nak tu kita beli. Cuma kita bukan berhati-hati, kita jadi lebih bijak. Because of satu, kita dengar orang kata ekonomi tengah teruk. Kita dengar kan. Kita dengar macam mana pun McD still macam biasa saya rasa. Betul kan? Lapar sikit McD, lapar sikit KFC contoh kan. Padahal orang kata ekonomi teruk, tapi order pun guna Foodpanda juga. Padahal lagi mahal. Betul. Sanggup bayar mahal. So keyword dia bukanlah kita berhati-hati apa semua, kita jadi lebih bijak. Maksudnya kita memilih orang untuk membeli. Dengan siapa? Saya ambil contoh, Shopee kita nak beli. Semalam saya beli Shopee kan 6 bulan 6. Dekat rumah saya tu tak ada kapet. Kapet lah tempat solat kan. Wife saya bagi tahu ada kapet ni cantik ni. Rumah yang saya kat KL lah kan. Jadi saya pun buka Shopee. Nak beli kapet yang harga RM30 tu, tapi design macam Turki punya style kan. Saya buka, saya akan tengok review. Bukan review dulu. First kali bukan review lagi. Sold. Yes. Sold berapa? Saya akan tengok mana paling banyak. Saya cek RM30,000 dia jual. Betul lah sama. Betul. Banyak orang jual. Tapi saya akan tengok berapa ribu yang jual.
Itu yang first. Betul. Buka yang tu dulu. Betul. Saya tengok design lagi. Saya tengok store tu dulu. Buka tu, saya tengok review dulu. Orang hantar video semua. Okay, ni legit, aku boleh beli. Harga sama je majority. Harga lebih kurang. Dia orang tak boleh nak. Kalau turun lagi rasa makan modal lah dia orang. Kan? Harga sama. Tapi because of benda-benda itu. Trust tu juga tu. Trust. Sebab apa? Sebab kita berhati-hati. Betul. Okay, sebenarnya ni Tuan Fadil ni dia dah bagi hack kat kita ni Fadil. So sebagai usahawan, itu cara je untuk kita mengatasi pembeli yang berhati-hati. Betul. Lepas tu kalau kita ada berniaga kat Shopee pun, kalau orang beli kat kita secara manual pun, suruh dia order kat Shopee. Supaya sold tu banyak. Yes. Life hack. Dia kita macam ni. Ni ayat tak berapa cantik, tapi kena cakap juga. Pelanggan makin bijak, tapi jangan sampai kita jadi makin bodoh. Masalahnya kita nak anggap pelanggan lagi bodoh gitu. Mana boleh? Kita kena jadi lagi bijak daripada pelanggan kita, baru pelanggan beli dengan kita. Macam tu lah. So nak jadi bijak daripada pelanggan tu, kita kena macam mana tu? Letakkan diri kita sebagai pelanggan. So kita kena tahu apa yang pelanggan nak. Dia contoh, kita jual something kan. Ni ada satu strategi pakar branding dunia. Dia ni buat branding untuk Apple. Okay. Dia tak main branding. Dia kata, ada seorang tanya dia lah. Dia kata, logo ni kan murah je kalau buat. Berapa ringgit je logo $10, boleh $20. Tapi you buat logo ratus-ratus ribu $, juta punya macam logo Xiaomi. Kita pernah tengok, ubah sikit je. Tapi mestilah Xiaomi bagi job tu berapa juta kan. Betul. Dia kata apa tau? Itu seni lah kan. Dan dia track record. Tapi dia kata the strategy yang I guna untuk create branding adalah, first kali I will create dulu depan mata. Dia kata screen ada depan mata, dia create. And then lepas dah create everything, saya akan pergi jauh belakang, saya akan tengok balik pandangan orang yang melihat pula. Audience lah, dia tengok jadi audience. Tak elok ni. Dia letakkan dia jadi audience pula. Then barulah benda tu bagus. Sama macam tadi saya kata, kita nak jual, letakkan diri kau jadi audience pula. Macam mana? Kalau aku web page aku macam ni, aku nak beli tak? Contoh. Apa yang aku boleh buat supaya aku yakin untuk beli dengan website ni? Contoh. Betul. Ni kadang-kadang kita tengok usahawan kita gambar, alamak, minta maaf lah, blur Tuan Fadi. Expect pembeli daripada syurga yang nak beli. Susah lah. Kena belajar lah dia Kena pergi digital marketing master ni. Lepas evolusi nanti. Evolusi. Baik, insyaAllah. Jadi macam-macam yang kita akan berkongsi dengan anda. Sebelum tu kita relax dulu, kita chill santai dulu. Sekejap, boleh Del? Boleh minum dulu. Ya, minum dulu. Kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Final Evo Podcast. Perasan tak yang sekarang ni makin susah nak dapatkan pelanggan online? Kos iklan pun sekarang ni naik kau-kau. Saya faham betapa sedihnya bila tengok jualan makin merosot, stok banyak tak terjual. Untung pun ciput je, nak bayar overhead pun tak lepas. Jadi, anda nak tak penyelesaian yang mudah untuk menyelesaikan semua masalah ni? Jika ya, saya nak kongsikan satu cara untuk anda boleh hasilkan jualan dan keuntungan yang lumayan untuk bisnes anda. Yang pertama, anda perlu tahu macam mana nak tarik perhatian orang di Facebook, TikTok, Google dan sebagainya. Yang kedua, anda wajib ada website yang menarik untuk pastikan jualan anda berlaku secara automatik. Dan yang ketiga, anda perlu tahu bagaimana untuk kumpul database dan buat jualan berkali-kali daripada mereka. Tak tahu database tu apa? Jangan risau, tu pun kami akan kongsikan kepada anda. So, berita baik untuk anda. Semua ni anda boleh belajar dalam satu platform je, yang itu Final Evo Plus. Ramai dah yang Final Evo Plus dah bantu dan dapat result yang bagus. Dan yang paling best, saya nak beritahu ni, sekarang ni Final Evo Plus ada offer yang menarik untuk anda. Klik je learn more atau mana-mana link yang ada di video ni. Itu saja, bye. Okay, what's up gang? Terima kasih kerana setia bersama kami dan saya Fadil Rasul. Kita ulang balik. Tak apa Del. Okey, ngau. Okay. So sebentar tadi Tuan Fadil ada bagi pesanan yang sangat jitu dan mutu lah. Sangat. Jangan biarkan pembeli semakin pandai. Dan kita semakin bodoh. Kita boleh bagi pembeli makin pandai, tapi kita jangan biarkan kita sebagai usahawan makin
korang pandai. Awak tahu Fadi, kita tak berani dah semua tu. Kita kena minta maaf dulu baru sebut. Minta maaf. Minta maaf cakap, Minta maaf cakap. Bodoh lah. Dia macam anak kan. Nak tampar nak tampar pula. Nak apa kutip. Cubit. Nak cubit, kita tanya dulu. Boleh papa cubit tak? Boleh tak nak cubit? Boleh tak awak tak solat? Dia jangan tak solat tu nanti dia patah dia punya hati. Tanya dulu. Betul. Okey, jap kita tanya macam tu Fadi Kadang macam tu lah saya. Papa cubit sebab tak solat dulu, contoh. sebab tak solat. Kalau dia patahlah hati dia. Budak-budak kan. Podcast kat sini bukan saja ilmu usahawan tapi parenting pada. Kita kena selit. Berusaha. InsyaAllah. Baik. Jadi macam-macam kita kongsikan pada anda untuk kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel Fadi Ghazali. Betul. Subscribe juga kita punya podcast di Spotify, Apple Podcast dan pelbagai banyak tempat lah yang you guys nampak ada Fadi Ghazali. Tolong klik. Dia bukan scammer, ada. Ni Tuan Fadi Ghazali kita ada kat sini. Office kat Kota Damansara ada je. Alright. Jadi kita seperti episod-episod yang lain lah. Episod-episod yang lain macam ada banyak kan. Banyak dah episod kita Banyak insyaAllah. Kan seperti episod yang lepas kita pun terima panggilan. Kita tanya pandangan-pandangan orang dekat Instagram. Tuan Fadi sendiri post dekat Instagram pun tanya siapa yang nak berborak dengan Tuan Fadi. 5 minit borak santai dengan Tuan Fadi. Tanya apa-apa saja soalan. Jadi anda boleh bagi nombor telefon anda. Nanti tim kita akan contact. Dan terima kasih juga kepada tim yang dah contact kita punya caller. Dan sekarang ni kita boleh ready dengan pemanggilan yang pertama. Dah ada dah. Dah ada dah. Dah ada dah. Silakan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kuat sangat tu, slow sikit. Terus beritahu je. Bagi tahu je dekat dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Apa khabar tuan? Khabar baik, alhamdulillah tuan Wazi. Okey, boleh perkenalkan nama dan dari mana? Okey, first nama saya Abu Kalam bin Khalid. Saya daripada Putrajaya. Buat penjagaan apa tuan? Saya buat ni, saya ada company saya kebakaran saya buat media social content untuk small entrepreneur lah. Buat apa tak dengar lah. Buat content. Buat konten. Dengar tak? Servis content. Service content. Buat service content untuk small entrepreneur. Entrepreneur, yes. I see, okay. Dah berapa lama tuan buat? Sebenarnya saya buat freelancing dah lama dah, daripada 2018 dah. 3 tahun lah lebih kurang lah. Baik, insyaAllah. Baik, Tuan Khalak, apa Khalak namanya? Abu. Kalau Abu boleh, Abu senang. Okey, Tuan Abu. Okey, Tuan Abu, kita ada masa 5 minit. Tuan Abu boleh tanya kat apa-apa soalan kepada Tuan Fadi Ghazali. Silakan. Okey. Soalan saya pertama macam ni, untuk bisnes saya kan. Okey, mostly apa yang sebab saya kerja saya buat insurans sebenarnya. Okey, cuma buat insurans, jap. Tuan buat insurans juga? Saya buat insurans juga. Itu kerja hakiki saya lah sebelum ni lah. Tu kerja hakiki sebelum ni? Sebelum ni. Saya memang full time agent lah. Cuma satu side yang saya nak kenalkan pasal usahawan ni adalah sebab saya buat freelancing. Tapi benda tu dah makin berkembang. Sebab sebelum ni saya buat start small. Sekarang ni alhamdulillah saya punya klien pun dah dapat saya dapat handle projek KLIA college. Dah dapat banyak klien lah sekarang ni. Okey. Bagus. Dari segi banyak bidang. Ada personal branding, ada yang F&B. So soalan saya, berbalik pada soalan saya, before this saya buat lebih kepada passion dan lebih kepada saya nak bantu usahawan. Memang nak bantu. Maksudnya saya sediakan platform, contoh saya ambil konsep dengan orang 2 bulan, saya sediakan platform and then dia orang boleh gerak sendiri. Itu the concept lah before this lah. Okay. So now bila saya dah rasa macam dah 3 tahun, and then saya rasa saya ada my own portfolio dah. Maksudnya saya dah ada niche yang pelbagai dah, yang saya boleh ketengahkan kepada usahawan lain yang bahawasanya saya ni dah berkata level of expert lah. Kita dah ada bersama content semua kan. So saya nak ketengahkan sebelum ni secara serius lah. Sebelum ni saya lebih kepada nak membantu sebenarnya. So macam mana tuan, saya nak beralih daripada contoh harga saya sebelum ni memang harga marhin lah. Maksudnya contoh saya terus terang contoh harga saya sebelum ni saya buat konten, saya bagi harga ada 700, ada 500 kan. Ada so, berapa? 100 ada 500? Ada 700, ada yang 500. Tapi sebulan? Konten tu memang sebulan. Tapi konten tu memang banyak sangat. Contohnya saya buat satu bulan punya konten 39 post Instagram dengan FB, and then story saya buat 5 satu hari, and then ada sharing content, ada content trending, and then saya juga buat free bonus
buat FBX punya setting kat diorang. Itu yang saya buat saya sebelum ni lah. Okay. Memang sangat-sangat murah compare dengan harga market lah kan. So sekarang ni saya nak ubah benda tu. Saya nak jadikan benda tu servis yang saya bagi tu dia kena dengan value yang sepatutnya lah, ikut market ke macam mana. Macam mana saya nak buat benda tu. Itulah saya tengah fikir. Okay, saya faham soalan tuan. So first kali bila kita nak naikkan harga, we are talking about dia macam ni, kereta. Saya ambil contoh very simple, kereta. Kalau kita letak parking kereta simple dia Persona lah, contoh Persona sebelah dengan Mercedes C-Class. Dua-dua tu size dia sama je. Alright. Betul. Cuma Persona ni harga dia 60,000. C-Class ni harga dia 200.5 ke 300. Right? So harga Persona ni adalah jauh lebih murah berbanding Mercedes. So kenapa orang masih beli Mercedes? Dan in fact kalau makluman Tuan Abu lah, Mercedes ni jualan dia sangat tinggi tau. Betul. Okay. Kenapa orang masih beli walaupun kereta tu mahal? We are talking about value. Dan value ni kita bukan cerita pasal practical value. Practical value sebuah kereta size tu adalah harga Persona. Betul. Boleh faham? Tapi faham. Yang menyebabkan orang beli Mercedes-Benz adalah disebabkan intrinsic value. Intrinsic ni adalah value yang tidak boleh nak dikira. Betul. Sebab apa? Kalau orang pakai Mercedes ni, orang terus nampak kaya. Betul. Kalau pakai Mercedes, nanti orang boleh close prospect. Kan? Betul. Kalau pergi jual insurans, orang lebih confident nak ambil insurans dengan kita. Contohnya macam tu lah. Kan? Nak rekrut orang lebih mudah, nak jadi ejen-ejen downline kan. So, we are talking about bukan practical value tapi intrinsic value. Tuan buat sekarang ni, Tuan bagi harga 100, 500, itu dipanggil practical values. Betul. So sekarang ni, cara ataupun strategi yang Tuan perlu buat atau perlu fokuskan adalah untuk menaikkan intrinsic values. Tuan. So macam mana nak naikkan intrinsic values? We are talking about branding. Branding, we call it as feeling. Branding ni bahasa marketing. Tapi nak suruh mudah faham adalah feeling lah. Perasaan orang terhadap kita. So macam mana kita nak naikkan perasaan orang terhadap kita? Ada 4 cara. Nombor 1, testimoni. Right? Testimoni. Okay. So testimoni ni, Tuan kena mula cari orang-orang yang ada nama untuk bagi testimoni tersebut. Yes. Okay. Kalau testimoni Tuan masih lagi rakyat marhain, maka rakyat marhain je lah yang percaya. Saya ambil contoh. Katakanlah yang ambil servis Tuan adalah Johnny Depp. Okey. Apa berlaku? Rasa-rasa Tuan akan charge mahal ke murah kalau orang lain tanya? Mahal lah. Sebab apa? Testimoni daripada Johnny Depp. Betul. Faham? Tambah lagi faham. Tuan katakanlah sebelum dia menang hari tu, Tuan yang servis dia punya social media. Hari ni saya nampak satu posting kat TikTok, Johnny Depp dah buka TikTok. Orang tanya, siapa yang manage TikTok dia? Oh, Tuan Abu yang manage TikTok dia. Kau rasa takkan kau nak bayar 100 je kat aku? Contoh. Aku jaga Johnny Depp, siut. Okay, itu satu. Testimoni. Nombor 2 adalah statistik. So, Tuan kena come out dengan numbers. Because ada orang dia bukan hanya berfikir guna emosi, dia juga berfikir ikut logik. So logik ni dia kena bagi numbers. So Tuan kena keluarkan contoh. Selepas apa Tuan kata tadi airport ke Malaysia Airline ke apa Tuan bagi tahu tadi kan? Saya punya klien sekarang ni yang saya boleh jadi nak tukar pemikiran sebab saya dah ada portfolio yang saya rasa macam strong lah. KLIA College. Okay, KLIA College. Okay. Selepas KLIA College engage dengan kami, enrollment naik sehingga 89%. Contoh. Boleh faham? That is what we call numbers. Statistic. Yeah. Alright. So klien-klien kami, klien A naik 50%, klien B 120%, klien C 1000% selepas engage dengan kami. So orang yang berfikir guna logik ni, mereka sangat appreciate bila mereka tengok numbers. Mereka sekadar emosi-emosi ni memang tak main. Faham? Itu 2. Nombor 3, Tuan kena ada logo-logo yang orang boleh associate. Saya ambil contoh, KLIA College orang kenal tak? Orang tak kenal kan? Tak ramai orang kenal. Tapi kalau kita kata KDU College, orang kenal tak? Taylor College, orang kenal tak? Right? Betul, kenal. Contoh University Malaya, orang kenal tak? Universiti Kebangsaan Malaysia, UPM, orang kenal. So Tuan kena engage dengan orang atau entiti atau agensi
atau SME yang logo-logo mereka dikenali ramai. Boleh faham? Okay? Dan nombor 4 adalah pastikan tuan dapat award-award yang ada untuk menunjukkan your business is legit. Your business is proven. Dan dapat anugerah. Kita ada satu case study, kita punya student. Selepas dia dapat anugerah daripada Funivo Digital Marketing Award kan, Malaysia Digital Marketing Award, baru-baru ni jualan dia meningkat. Dia datang jumpa saya berkali-kali, dia kata betul lah Tuan Fadi, bila dapat award tu orang lebih trust kepada saya. Itu baru satu award. Kalau you menang banyak award, can you imagine? So you punya award tu you letakkan dekat you punya portfolio. Alright, kami menang award sekian. Orang akan lebih trust. Sebab apa? Saya ambil contoh. Ada mungkin syarikat lain, alright, syarikat lain yang buat sama servis macam Tuan Abu ni, dia tak ada award, you ada award. Orang akan ambil you walaupun harga you lebih mahal. Sebab apa? Definitely must be something achievement yang dia buat yang membolehkan dia dapat award. People don't care what kind of award you menang, but what they care adalah dia ada award. Boleh faham? Faham. Jelas Tuan. Okay. Alright. Terima kasih banyak Tuan Abu. Tuan, ada satu soalan lagi boleh ke? Sempat ke? Okay, kita ada evolusi 18 dan 19 bulan ni. Jemput datang. InsyaAllah dapat bertemu dengan Tuan Fadi depan-depan. Boleh Tuan Abu? Okay, insyaAllah. Dah daftar tuan. Daftar sekarang ke evolusi.my. Yes. Terima kasih Tuan Abu. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Wow. Luar biasa. Soalan yang luar biasa, orang yang luar biasa, jawapan pun mantap, masya-Allah. InsyaAllah. Okey, Tuan Fadi, macam-macam yang kita ketengahkan tadi kan, antaranya branding dan sebagainya. Tak semua orang tahu branding tu apa. Tapi bila Tuan Fadi perhalusi lagi, branding tu adalah Rasa, feel, emotion. Jadi untuk kita trigger orang punya emotion, Tuan Fadi, macam mana sebenarnya kalau yelah dengan kita punya usahawan-usahawan ni yang sedang menghadapi cabaran harga barang naik ni kan, cara untuk mereka tarik pelanggan untuk membeli tu, ada tak spesifik like how untuk start ke apa semua ke? Tarik pelanggan tu marketing. Tarik pelanggan tu adalah marketing. Dia tak ada cara lain melainkan buat orang nampak. Okay. So the key sekarang ni adalah macam mana nak buat orang nampak. Kita kena hadir di tempat orang duduk, orang berkumpul. Kalau orang berkumpul dekat stadium, orang ramai, beribu orang dekat stadium, alright, janganlah kita pergi buat show dekat tempat orang tak ada. Contohnya kat mana? Dekat parking. Orang duduk dalam stadium, kau pergi duduk kat parking, beli barang saya. Memang tak ada orang beli lah. Masuk dalam stadium, pegang mic, siapa nak popcorn contoh kan. Orang memang confirm beli. Di mana orang berada, di situlah kita buat marketing. Cuma soalan Tuan Zack tadi adalah macam mana nak suruh orang beli dengan saya? Sebab ramai orang buat marketing. 4 tadilah yang saya sebut. Okay. Empat tadi tu adalah key untuk orang trust. Bila kita buat 4 tadi tu, insya-Allah kita dah tak buang harga, betul tak Tuan? Betul. Dah tahu kita punya standard tu, value yang kita boleh bagi ke orang. Contoh, ada testimoni Johnny Depp contoh. Johnny Depp kata, contoh Fadil lah bagi servis kan. Johnny Depp kata, Fadil charge me so high. At first I have doubt about him. But then now I am fully satisfied. And I call it as worth investment. Contoh. Betul tak English aku tak tahu lah. Jadi apa berlaku? Orang pun akan cakap apa? Bila dia tengok testimoni Johnny Depp ni, dia akan cakap apa? Fadil charge mahal pun tak apa. Sebab Johnny Depp cakap, aku pun dia charge mahal, tapi aku fully satisfied dengan apa yang dia bagi. Dahsyat. 4 perkara tu pegang, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Baik. So kita ada apa Fadil? Okay, so tadi macam kita sebut impact harga barang naik. Bila kita fikir impact harga barang naik, more kepada consumer, customer. Okay, kali ni kita nak cerita di sisi usahawan. Persediaan usahawan bila barang naik, apa yang mereka perlu buat? Barang naik, apa yang mereka perlu buat? Okay, Tuan Zack, kalau Tuan Zack, saya kalau barang naik lalas sekali Tuan, saya cari kerja Tuan. Saya kerja kan, saya lagi pandai. Aku dibayar dalam masa sama, aku diberi ilmu baru. Yang tu tak apalah. Kita tukar sikit soalan. Okay. Sebab Tuan Zack dah ada achievement besar. Kita nak Tuan Zack dikejar matlamat lagi. Okay. Tuan Zack,
saya dikabarkan dapat 6 kilo turun kan. Alhamdulillah tuan. Apa Tuan Z buat bila nak berat badan naik? Saya nak berat badan naik. Makan lah tuan. Tak, apa yang Tuan Z buat bila berat badan naik mestilah nak cuba turunkan. Nak cuba turun. Okey betul. So itu dia. Bila berat badan saya naik, mula-mula saya tak perasan. Ah. Sampailah bila orang lain lama-lama cakap kan. Orang yang lama kita tak jumpa. Buat apa ni besar ni? Kita ingat kita handsome, rupanya tak. Itu mencabar. Itu yang mencabar tuan. Lagi satu, sebab tuan tanya, the reason why saya start ni because saya memang tak sihat. Saya berada dalam fasa yang saya tak beritahu orang. Saya memang berada fasa yang tak sihat. Dan penyakit-penyakit tu kita tak nak ada lah. Masih muda, I'm still young. I want to be there for my son. And my family and all lah. So itu sebab pertama dia saya nak sihat lah. So bila saya nak kejar matlamat tu, saya buat betul-betul lah. Dulu saya lepas subuh tidur. Sekarang lepas subuh main gym dulu. Lepas masuk kerja, orang tanya macam mana kau buat Zaid? Tak tahu lah sebab aku nak kejar matlamat aku ni betul-betul. Kadang-kadang rasa sebersalah lah. Macam contoh kawan-kawan Fadil kan, Zaid jom makan roti canai. Hati sebersalah sangat nak tolak. Sebersalah nak tolak tau. Tapi kita macam, ya tak apa ya Allah, kawan aku faham kot, aku cuma nak kurus ni. So kuat lah dia punya asbab dia tu kuat. That's why saya buat benda yang saya tak rasa dulu saya boleh buat. Adakah menjawab? Tidak ke? Tak, betul itu jawapan dia. Okay. Jawapan dia adalah bila barang naik, kita cuba kurangkan. Betul. Jadi bila barang-barang naik ni, so first kali kita kurangkan lah. Kurangkan apa? Kos. Kurangkan. Bila naik, kurangkan lah. Kurangkan kos membeli. Bukan. Kan Tuan Fadil tanya tadi, Fadil tanya in term of peniaga. Kan? Usaha. Okay. Jadi first kali adalah kurangkan. Kurangkan apa? Kurangkan sebab peniaga dia nak naikkan harga je kerja dia. Bila barang naik dia naik harga. Masalah naik harga ni adalah apa dia? Pembeli nanti tak nak beli. Betul? So we are not talking about naikkan harga. We are talking about margin. Okay. We are talking about margin. Saya ambil contoh. Kalau katakanlah margin kita untung berapa ringgit contoh. Barang jual RM10, kita nak margin RM5. Contoh, nak margin RM5. Tapi barang tu dah jadi naik kos kita jadi RM7. Kita pun naiklah harga jadi RM12. Sebab kita nak margin tu. Margin Bukan kita nak tu. naikkan harga. Betul, We are looking at that margin. Betul. So first kali adalah how to retain that margin. Let's say barang naik harga jadi jadi RM7. Kau nak retain margin RM5. Tak boleh. So kau kena turunkan juga barang tu jadi RM5 juga costing. So first kali adalah fikirkan apa yang naik, turunkan. So turun, apa yang boleh kita buat? Contoh overhead cost. Overhead. Yang jadi macam Tuan Fadil cerita tu, daripada orang basuh pinggan jadi letak. Correct. Bijak. Tu yang macam ada ayam famous ayam matuk tu, ayam kecil-kecil dia pakai. Betul. So apa overhead cost kita yang banyak? Contoh biasanya kalau peniaga overhead dia adalah staff. Right. Tengok apa yang berlaku kepada Elon Musk. Perkara pertama yang bila dia baca ekonomi akan ada sedikit masalah, dia akan mengurangkan 10% tenaga kerja di Tesla. Ada baca tak berita tu? Baru semalam. Tak perasan. So dalam Tesla tu akan ada 10,000 orang akan hilang pekerjaan. Sebelum dia keluarkan that statement, dia dah keluarkan satu statement. Dia kata apa? Come to office or resign. Betul. Ada baca? Tu baca. Wah. Dia dah bagi tahu. There's no work from home. Ayat yang saya suka, there's no, apa dia panggil kalau benda mengarut ni panggil pseudo kan. There's no pseudo office. Uish. Pseudo ni office, pseudo ni apa maksud dia? Saya tahu earphone tu je studio. Bukan studio, pseudo macam benda yang tak logik benda tak logik. Pseudo ni, pseudo sign contoh kan. Dia benda tak logik. Beza orang UTP dengan kita ni dia. Tak adalah, kita baca kan. Jadi dia kata there's no such thing as pseudo office. Pseudo office ni kau buat kan office tu. Contoh saya work from home. Daripada mana kau work sekarang ni? Kau sedang mencipta office yang tak wujud tu. Contoh. So Elon Musk kata apa? Come to office or resign. Statement pertama. Selang 2-3 hari lepas tu dia kata apa? Tesla akan, because of keadaan sekarang nampak sedikit ni, Tesla akan mengurangkan pekerjaan 10%. So 10,000 akan hilang pekerjaan. So why dihilangkan pekerjaan 10% tu? Because dia nak retain the margin. Jadi so perlu tak kita buat? Of course, usahawan first kali dia akan cuba bertahan dulu sebab team adalah dia panggil jantung untuk perniagaan.
Tapi kalau kalau nak dibuang, adakah dia akan buang orang yang perform atau tak perform? Kalau Tesla Tak perform lah. orang yang tak perform lah. Siapa KPI? Contoh Petronas lah. Kalau siapa pernah kerja Petronas, KPI dia jahat KPI dia memang jahat gila. Kena perform. Tak perform kan, bye-bye lah. Bye-bye. So siapa yang akan di ni dulu? Orang yang tak perform lah. Sebab dia panggil apa? Tak perform. Masa hidup syarikat Dia jadi overhead tu. So bila ni keluar, apa berlaku adalah ada margin lah dekat situ. Ya, betul. Gitu. Itu nombor satu. Nombor dua, apa kos-kos yang terlibat? Contoh bangunan, sewa bangunan yang terlalu besar kan, yang menyebabkan kita yang tak sepatutnya. So boleh tak kita pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih bagus contohnya? Boleh. Boleh faham? So overhead tu yang restructuring gaji. Contoh kadang-kadang ada orang tak tahu dalam company, staff majority kan, mana gaji saya kalau lambat sehari je mesti mesej pada HR, gaji lambat, mana kan. Yang dia tak tahu adalah bos dia sendiri potong gaji, tak ada gaji. Yang itu yang dia tak tahu. Itu first overhead yang orang biasa, bos yang bertanggungjawab dia akan potong dia dulu. Orang lain akan kata gaji saya mana? Bos akan kata aku pun tak ada gaji, tapi dia tak cakap kat orang. Sebab apa? Nak kurangkan overhead. Jual barang-barang yang tidak diperlukan. Contoh ada kereta ke overhead yang mengarut tu kan, dilepaskan semua tu. Contoh harga barang naik tapi kau masih cakap okey aku nak pakai lagi kereta GTR ni. Contoh GTR 35 lah. tak tahulah GTR baru lah. Godzilla. Boleh ke tak? Boleh. Tapi dalam keadaan ni boleh tak dilepaskan sekejap? Boleh. Sebab once kita lepas, boleh beli tak? Boleh. 3, 4, 5 nak beli 10 biji pun tak apa lepas ni. Wow. Banyak berperang emosi punya benda ni. Berperang dengan emosi sekarang ni. Betul. Berperang dengan emosi. Okay, apa lagi? We are talking about margin lagi kan? Betul. Okay, Margin. apa lagi yang kita kena cakap detail? Nanti orang kata macam mana ya Tuan Fadi margin ni macam mana? Kita kena bagi detail sikit. Okay, contoh saya meniaga tepung pula. Meniaga roti canai contoh kan. Macam mana nak kurangkan kos? Come on. Contoh kau dapat daripada supplier A. Supplier A bagi harga sekian-sekian. Kau cari supplier B. Mungkin supplier B harga dia lebih murah daripada supplier A. Betul. Itu akan menyebabkan margin kau masih sama walaupun harga naik. Betul. Faham? Tukar supplier lain. Kalau orang yang buat ada kilang, tukar kilang lain. Sebab mungkin kilang lain tu, kilang A bagi harga sekian-sekian, kilang B because of dia ada mesin yang lebih efficient, menyebabkan efficiency dia lebih bagus, production lebih banyak, dia boleh kurangkan harga. So what happen adalah kita dapat margin yang kita nak. So margin is important lah Tuan Fadi dalam business. We are talking about margin. We are not talking about harga naik lagi. Betul. Itu cara first kali fikir. That's why saya kata usahawan, kalau kau business kau nak sukses, kau kena ada 3 benda ni. Nombor 1 margin. Nombor 1 margin. Kalau bisnes kau tak ada margin, itu yang jadi harga barang naik 10 sen kau bising. Tapi kalau kau ada margin, let's say margin kau adalah 1,000 satu barang. Tentu. 10 sen. Ada kisah? Ada. Ada. Mana ada kisah? Kalau tak ada margin, we are talking about volume. Volume kau ada? Ada. Kalau ada volume, naik harga 1 sen. Tapi volume kau memang 10,000 sehari. Memanglah terjejah sikit, tapi masih lagi. Still boleh run. Boleh lagi. Yang nombor 3 adalah demand. Kalau ada demand, okay. Kalau tak ada demand, masalah. Margin, volume, demand. That's it. Margin, volume, demand. Macam-macam ni. Okay. Okay, ada lagi. Ada lagi, geng. So, kalau misal kita kata nak naikkan harga, okay lah, dah tak boleh lah Tuan Fadi, memang tak boleh lah. Margin memang out. Saya dah cari supplier baru. Saya dah cuba kurangkan overhead, everything. Tak berjaya juga. Then, kena naik harga. Last option is naik harga. Okay, tak ada jalan lain. Kena naikkan harga. So macam mana nak naikkan harga? Inform awal. Jangan kalut. Kalau kalut, orang akan marah. Yelah. Apalah ni, itu murah ni mahal. Okay, faham. Kena inform awal. Inform awal yang harga akan dinaikkan bermula sekian. Ada memo lah. Betul. Ada memo. Cara dia Tuan Fadi akan ajar. Nanti Datang evolusi. Datang evolusi. Nombor 2, bagi tahu apa tadi? Contoh kalau anda ada ni introduce, dia panggil apa? Produk baru. Okay. Saya bagi 3 cukup. Introduce produk baru. Bila introduce produk baru, mesti harga baru. Orang tak marah. Orang masalahnya adalah barang aku biasa beli ni harga naik.
Ni produk baru. Kena bagi something yang USP different sikit lah. Different sikit. Kotak baru ke apa kan. Wow. Nombor 3, apa lagi yang boleh kita buat untuk mengelakkan pelanggan ni? Buat kombokan dengan benda lain. Daripada pelanggan beli satu, margin kita kecil. Betul. Kan? Tadi saya beli Sensodyne. Pergi Watson. Kantoi lah Tuan Fadi. Kita baru nak Roger Sensodyne. Tengok Tuan Fadi dah sebut. Tolong endorse Sensodyne. Sensodyne please kita ni charge ni sebut ni. Kontak je kita orang. Okay, Tuan beli Sensodyne. Saya nak pergi beli Sensodyne kan. Apa nak beli brus gigi, ubat gigi kan. Pergi. Nampak Sensodyne buat packaging cantik, elok. Biasa kita tengok ubat gigi satu, brus gigi satu. Sensodyne dia buat apa? Ubat gigi 2, brus gigi 1. Combo. Jalan lah ambil 2 lah. Apa nak ambil? So margin dia naik tak? Naik lah. Margin dia naik. Combo kan benda. 3 cukup lah. 3 cukup. Dan lebihnya 18-19 ni insyaAllah. Evolusi. Kita tak ambil Daftar. caller lagi. Evolusi.my. Baik, jadi boleh kita ambil caller seterusnya atau kita nak rehat dulu? Kita rehat dulu boleh Kita rehat dulu. Rehat. Yes, kita kembali selepas ni di Funnel Evo Podcast. Sebenarnya ini doa solat hajat saya tadi. Buat apa Allah suka, Allah bagi ampun. Susah-susahkan diri, tinggalkan apa Allah benci. Nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Rezeki tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat. It is not because of seminar sebagai ayat yang lepas. It is my belief for the past 10 years. Jangan berharap pada manusia, harap kepada Allah. Sebab Allah ada masa. Allah suka tak cepat kita salat hajat dan minta sesuatu? Allah suka tak? Allah suka tuan-tuan. Allah suka. Bila Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Saya salat hajat dikabulkan tuan-tuan. Kata ya Allah beri bukti, Engkau yang tentukan everything. Alhamdulillah sekarang Allah buktikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kembali ke podcast Funnel Evo. Yes. Fadil? Okay Tuan Fadi. So macam tadi cerita pasal margin. Margin betul. So di fasa endemik ni lah kan. Mungkin ada yang di dalam fasa aku nak mula berniaga ke tak atau ni dia agak-agak ataupun aku nak full swing ke ataupun sebaliknya. Jadi nasihat Tuan Fadi lah kepada rakyat Malaysia ataupun di luar sana kan serumpun, adakah sekarang ni tahun terbaik untuk kita mula berniaga full swing or whatsoever? Jawapan kena betul Tuan Fadi. Kalau tak saya berhenti ni. Dia satu keyword lah yang saya pegang. Buat saja. Nak buat apa-apa, buat saja. InsyaAllah. Bila kita dah buat sungguh-sungguh. Sebab esok belum tentu milik kita. Hari ni je milik kita. So buat sungguh-sungguh lah. Kalau kita nak buat tu buat. Itu. Sebab kok mana-mana boleh letak muzik lah. Sebab kok mana-mana kok mana-mana kita, saya ambil contoh lah sekarang umur berapa? Tak payah sebut umur tak boleh. Umur berapa puluhan? Puluhan lah. Berpuluhan kan. Umur pun berpuluhan kan. Saya pun itu kan. Tapi kalau kita tengok balik, kadang-kadang macam last week saya sebut ada keluar satu notification saya pergi umrah kan. Masa pergi umrah saya kata la ilaha illallah, dah 10 tahun. Dia pakai kod tu. Dia pakai kod 10 tahun. Jadi 10 tahun itu sepatutnya banyak perkara yang boleh berlaku. Betul. Kalau Tony Robbins kata, saya lupa dia punya exact words. Tony Robbins kata apa people ni selalu merendahkan apa yang diri mereka boleh buat dalam masa 10 tahun. Wow, that's strong bro. Merendahkan apa yang mereka boleh buat dalam 10 tahun. Maksudnya apa? Dalam 10 tahun banyak benda boleh berubah. Betul. Sama ada kita bertindak ataupun tidak sebenarnya. Buat tak? Tuan Zack, sebulan 6 kilo. Buat tak? So kalau fikir nak buat, tak turun lah. Wow. Strong. Tapi kalau buat hari-hari, rasa-rasa 10 tahun lagi jumpa dah jadi Black Adam. Black Adam. Tuan Fadi tak payah. Black Adam. Boleh keluar Black Adam
Baik tu bila keluar DC kan. DC. Ui, kita tunggu tu. Doctor Strange dah keluar. Top Gun. Alang-alang Tuan Fadil. Dia tengok Top Gun lah. Belum lagi. Tuan InsyaAllah, Fadil kena tengok Tuan Fadil Top Gun. Saya tanya Fadil nak tengok apa movie yang gerak-gerak kerusi kan. Ada orang kata 4D. D-box. D-box. Kalau JXC D-box lah. Tak nak cakap apa buat orang tengok kan. Tapi Tuan Fadil kena tengok Top Gun tu. InsyaAllah. Tuan Fadil kena tengok Top Gun. Tuan Fadil akan datang setiap bulan. Tuan Fadil beli jet tu. Hey, InsyaAllah. Parking. Pada cari parking dulu. Tengah pusing. Baik, jadi kepada pendengar-pendengar Fun River Podcast dan juga yang sedang menonton, jangan lupa untuk tulis komen apa-apa saja ada yang you guys ada, tulis dekat ruangan komen di bawah dan tolong share bagi tu kawan-kawan. Kata kita santai-santai. Betul. Santai-santai dekat sini kita boleh lihat Tuan Fadil di sisi dia yang berbeza. Sedikit kan. Dan jangan lupa juga sekali lagi saya ingin ingatkan kepada anda 18 dan 19 Jun ini kita ada seminar evolusi. Yang akan berlangsung di IDCC Shah Alam pada jam 8 pagi hingga 6 petang. Betul. 2 hari. Komitmen anda 2 hari je kita perlukan. Betul. Komitmen tu percaya cakap saya memang approve lah benda ni. Memang saya tengok macam banyak tikar sejadah kau tak kenal, kau boleh kenal sejadah punya confirm. Oh, relax. Duit masuk, sejadah kau kenal. Alright. Baik, jadi kita dah boleh terima pemanggil yang kedua. Boleh? InsyaAllah. Kita santai. Jadi kepada anda lalang kita menunggu pemanggil tu, kepada anda yang ingin berbual dengan Tuan Fadil Ghazali, jangan lupa untuk terus follow Instagram Tuan Fadil Ghazali dan nanti akan adalah dia minta kat story kan update. Okay. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan, boleh perkenalkan diri, nama dan dari mana? Saya nama Puan Rozifah daripada Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang. Puan Rozifah menjaga apa Puan Rozifah? Macam mana? Buat penjagaan apa Puan? Okey, Tuan Fadil ke ni? Ni Fadil. Saya Z American dengan Fadil. Tuan Fadil ada? Dah dengar soal Tuan Fadil? Saya ada. Saya dengar ni. Tak apa, kita orang 3 orang saya tanya soalan pun tak apa. Nanti insyaAllah saya yang jawab. Okey, tak macam ni. Sebab saya sebenarnya saya supply ke government agency dengan IPPT semua pada mulanya. Saya buat untuk pakaian, t-shirt apa semua kan. Tapi during masa PKP tu, disebabkan bisnes saya memang zero. Terus tak ada langsung. Jadi saya cubalah buat online dengan buat apa nama ni? Mak Tok Penang Store. Sebab Mak Tok Penang ni sebab Mak Tok Penang kan. Jadi saya ambil produk orang lain. Mak Tok. Mak Tok apa? Mak Tok apa tu? Penang Store. Mak Tok Penang Stall. Mak Tok Penang Stall. Mak Tok Penang Stall. Okey, dia produk apa Produk tu saya ambil produk orang sebenarnya sebab saya lebih kepada marketing. So saya ada base platform marketing. So saya pun cubalah promotekan produk orang lain. So saya tak keluarkan produk saya sendiri. So Cik Puan ni jadi macam satu hub lah, ambil produk orang. Cik Puan marketingkan hub tu, nama Cik Puan buat branding sendiri macam tu. Betul okey faham. Tapi sebab saya tak ada experience untuk buat online ni, sebab during masa 2 tahun tu, masa PKP, memang saya carilah apa yang boleh saya jual je. Jadi apa yang boleh buat duit dah. Jadi saya tengok produk makanan ni yang kata yang senang, yang orang nak beli. So saya pun bawa lah pergi ke jabatan-jabatan, sebab saya banyak berurusan dengan agensi-agensi kerajaan. Dengan Jabatan Agama Islam, dengan zakat semua tu kan. So saya ada satu produk yang untuk paste team, untuk yang mudah kan bagi orang kata tak perlu masak kan. Tapi orang kata benda tu saya macam tak boleh nak lonjak. Saya tak tahu nak macam mana. Paste makanan tu ambil daripada orang ke Cik Puan buat sendiri? Ambil daripada orang. Dia ada brand sendiri ke Cik Puan rebrand balik? Saya rebrand balik. Rebrand balik jadi brand Cik Puan lah? Ya, betul. Nama brand tu nama apa? Dan saya letak nama Mak Tok juga. Mak Tok Paste. Mak Tok Paste. Okey. So first kali nak buat, kena hantar pada saya, Cik. Bagi rasa. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Boleh saya tahu tak margin dia berapa? Boleh dikatakan dalam 15% lah. 15%. Okey. Biasa memang produk makanan ni margin dia kecil sikit. So ya, betul. Bila majority produk makanan lah memang margin dia adalah kecil. Majority lah. Ada yang saya tak nafikan, ada yang margin dia besar. Tapi majority margin dia kecil. So pandangan saya, kalau Cik Puan buat paste macam ni,
kalau Cik Puan nak laju dan dapat keuntungan besar, then Cik Puan kena faham you don't have that luxury untuk dapat margin. So Cik Puan kena pergi kepada bahagian volume. Kok mana-mana pun Cik Puan kena create volume yang besar, barulah keuntungan tu jadi besar. Boleh faham? Faham. Okay, so macam mana nak volume besar? Nak volume besar, maksudnya kena marketing besar. Okay, tapi kalau marketing besar, dia perlukan kos yang besar. Boleh faham? So ada lagi satu marketing yang kos dia kurang banyak, tak banyak sangat, tetapi dia boleh dapatkan volume, iaitu cara pemasaran guna ejen. Boleh faham? Jadi Cik Puan mulai hari ni kena fokus untuk bina ejen. Maksud saya, Cik Puan sekarang ni Cik Puan jual sendiri kan? Betul tak? Saya jual sendiri, tapi saya pun tak tahu macam mana nak cari ejen tu. Tak apa. Tahu sebab, so sekarang ni Cik Puan buat B2C. Kalau Cik Puan dah buat page and then buat your branding sendiri, memang dia macam ni. Banyak usahawan atau founder produk lah, kita panggil founder produk. Kesilapan dia adalah bila dia buat produk, dia pergi jual sendiri, memang jam lah. So last sekali memang tak dapat volume. Dah lah margin sikit, volume tak ada, memang jam lah bisnes tu. Sebab tu saya pegang satu prinsip, sama ada you ada volume atau you ada margin. Alright? Kalau you ada dua-dua, it's better. Boleh faham? Volume, margin, nombor 3 demand. So saya yakin kalau pace tu bagus, pace tu sedap, kan, akan create demand tu. Boleh faham? So nak dapat, so you tak ada choice untuk dapat margin. You hanya ada choice untuk pergi ke volume. Jadi volume tu kena kok mana-mana kena buat agent. So Cik Puan pula kata tadi macam mana nak cari agent. Cari agent ni of course kena belajar lah. Tak boleh tak belajar. Cik Puan nak pergi buat marketing hari tu pun mesti ada tok guru yang mengajar marketing, betul tak? Nak buat agent pun mesti cari tok guru. Contoh datang Funivo ni, belajar dekat Agent Pro. Dekat Funivo ada satu company yang kita buat subsidiary dengan Tuan Epit, iaitu Agent Pro. Pergi belajar dengan Agent Pro macam mana nak build agent. Right? Macam mana nak cari agent. Dekat Agent Pro kita akan ajar 3 step. 1, cari agent. Nombor 2, macam mana nak training agent. Nombor 3, how to grow your agent. Boleh faham? Faham. 3 benda. Cari, train and then grow your agent. Kalau Cik Puan dah buat benda tu, insya-Allah duit tu akan datang melimpah ruah. Zaman sekarang ni orang jual kek pun ada agent. Saya yakin Cik Puan pun tahu kalau saya sebut kek mana-mana yang ada agent kan. Ya, betul. Biskut, orang jual biskut ada agent. Susu tuan. Susu, ya. Kalau kita pernah dengar Farm Fresh. Farm Fresh dulu, sekarang ni betul. Pergi kedai mana-mana, 7-Eleven pun ada Farm Fresh. Tapi sebelum Farm Fresh berada di tahap sekarang, Farm Fresh pun start dengan agent. Agent Farm Fresh yang duk jual susu kurma tu, sampai semua orang duk cari susu kurma waktu nak buka puasa. Betul. Kan? Dan susu kurma tu tak dapat di kedai. Masa tu saya ingat lagi, cari kat kedai tak ada. Yang ada kalau nak susu kurma mesti dapatkan daripada agent. Dan agent biasa buka booth di dalam kalau kita kata Bazar Ramadan, mesti ada booth jual Farm Fresh. So Farm Fresh pun bermula dengan agent. Lepas agent dah grow, branding orang dah kenal kan. And then after that, barulah Farm Fresh ni masuk dalam pasar raya 7-Eleven dan sebagainya. Boleh faham? So your focus now adalah B2B, business to business. Meaning cari agent, bukan jual sendiri. Kalau jual sendiri, last sekali kita yang makan lah. Sebab volume tak ada. Boleh faham? Faham. So mulai hari ni cakap, doa, semua tentang agent. Boleh Puan Boleh? Boleh. Dan nombor 3, cakap doa tentang agent. Nombor 3 adalah datang evolusi lah. Macam nak tanya tu, Puan sekarang dekat mana Puan? Saya dekat Penang. Dekat Penang. Okey, macam ni 18 dengan 19 bulan, kena dengan soalan Puan tadi. Puan kata Puan tak tahu macam mana nak dapatkan ejen, nak cari ejen. InsyaAllah 18-19 Jun ni Puan, setelah 2 tahun Funnel Evo tidak buat seminar secara offline, di mana kita kumpulkan usahawan-usahawan Funnel Evo dekat situ. Betul. 2 hari kita berkampung, insyaAllah 2 hari. Dekat situlah boleh membina silaturahim dan sebagainya. Yes. Dan
Saya sendiri pernah nampak ada founder yang recruit agent dekat situ juga. Ada. Rezeki. Jadi puan, insyaAllah puan, kalau kita ada rezeki, insyaAllah kita dapat bersua di IDCC Shah Alam 18 dan 19 Jun puan. InsyaAllah boleh insyaAllah. Untuk info yang lanjut, puan boleh pergi terus dekat www.evolusi.my. Itu paling senang. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum puan. Okey, salam. Terima kasih ya. Sama-sama. Alright. Okay, so nampak tak? Ni kita recap sikit Usahawan ni dia ada dua jenis tau. Satu, dia buat produk atau dia buat servis, dia jual sendiri. Nombor dua, dia buat produk, dia buat servis, dia kayakan orang lain untuk jual produk dan servis dia. So, ada Zing Zingler bagi tahu, if you can help enough others to get, you can get everything in life if you help enough others to get what they want. Awak boleh dapatkan apa saja yang awak nak dalam hidup jika awak bantu orang untuk dapat apa yang mereka nak dalam hidup. Jadi founder yang bantu orang lain untuk dapat apa yang mereka nak dalam hidup tu lah yang akan dapat lebih. Berbanding founder yang fikir untuk aku. Hari-hari tengok akaun bank aku. Founder yang berjaya adalah dia tengok akaun bank dia dulu. Orang lain. Agent dia punya lah. Agent dia. Orang yang selalu tengok akaun bank sendiri memang payah sikit lah. Dia ada keakuan. Ada keakuan, payah nak buat rumah ada library besar. Faham Adil? Faham. Baik. Jadi batu-batu merah. Batu-batu merah. Okey, batu-batu merah tu memang sejuk tau. Betul tak pendengar-pendengar sekalian? Betul. Batu-batu merah ni kalau nak buat rumah lah kan, better pakai batu-batu merah. Dia sejuk, lepas tu dia tak cepat pecah. Betul. Tahan lasak kan. Tak tahulah, takut yang jenis bina rumah. Kenapa buat buah baru? Tak rasa nak tumbuk dinding. Alright. Terima kasih. Tuan Fadil. Minum dulu. Sekarang ni musim cakap tentang Evo Bina kan. Ini buat rumah boleh kan Evo? Projek itu yang orang tak tahu. Orang ingat Fani Evo ni dia buat digital marketing saja dan sebagainya. Kita pun ada kat satu company yang Evo memang Bina. Evo Bina buat tu semua. Cuma kita belum sentuh lagi kan. Tapi kalau orang nak buat boleh tu Fadi kan. Satu Malaysia macam mana Fadi? Pantai Timur saja. Pantai Timur saja. Okey, untuk orang Pantai Timur, kalau rasa nak buat rumah ke nak buat kedai mak ni, kontak nombor ni. Kontak ada nombor kat bawah ni. Ada Evo Bina. Alright, alang-alang. Persen tuan. Cari Evo Bina dekat website ke apa ada. Evobina.com. Evobina.com. Alright. So konklusinya kita boleh buat kat sini Fadil. Apa-apa yang berlaku tetap akan berlaku. Betul. Yang kena bertindak adalah kita. Betul Tuan Fadi. Jadi kepada penonton-penonton kita, pendengar-pendengar Fanivo Podcast, apakah kata-kata keramat kalau macam minggu lepas kita dengar? Kalaulah mudah Rasulullah nak sebarkan Islam, tak payah berperang, berdoa je. Nabi boom, meletup. Betul. And untuk kali ini, apa Tuan Fadi nak disampaikan kepada semua pendengar? Silakan. Masya Allah. Tiba-tiba tanya macam tu kan. Saya dah bagi awal-awal tadi. Bertahan maksudnya kalah. Menyerang maksudnya menang. Bertahan confirm kalah dah. Awak bertahan confirm kalah. Tapi awak menyerang, serang confirm akan menang. Baik. InsyaAllah. Kena serang lah. Serang. Serang. Boom. Pergi. Alright. Jadi kepada anda semua yang terus bersama dengan kami, jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Jika kalian suka sama konten-konten kita. Betul. Dan komen juga kalau ada topik-topik yang hangat yang kita tak tahu. Betul. Kita dah tahu dah tadi. Tak okey je. Okay. Dekat TikTok pun sama Dil. TikTok pun kena follow Fadi Ghazali 99. Tapi Alang nak tanya 99 tu saya lah. Kalau macam dia orang Jabir ke bertanya kan, saya cakap 99 tu nama Allah. Betul ke Tuan Fadi? Fadi Ghazali 99 tu kena dengan sebab nama Asmaul Husna ke apa? Betul lah tu. Betul lah. Tapi first kali sebab Fadi Ghazali yang saya saja tu dah tak ada. Okey lah Adik, bagi ni hadis of the day. Sebelum kita tutup Fadi Evo Podcast. Kalau ada tak ada nama. Okey. Saya nak sebut ni takut tersalah sebut Tuan Fadi. So Tuan Fadi boleh sebut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sebab guru saya bagi. So salah satu dia adalah muntakab hadis ni lah. Siapa yang tengah menonton di YouTube channel, Facebook, boleh dapatkan buku ni lah. Muntakab hadis. Saya pun terkejut, buku ni RM45 je sebenarnya. Masa saya beli tu saya kata tebal ni mesti 100. Saya tengok belakang, Masya Allah RM45. Tapi nak ceritanya banyak hadis dalam ni yang bila kita baca, alhamdulillah memberi kefahaman kepada kita. So hari ni saya nak baca satu hadis, insyaAllah. Hadis ni guru saya suruh saya baca dan hafal. Saya ingat lagi, baca dan hafal. Dalam kereta masa tu, sepanjang nak sampai rumah saya tu,
dia cakap macam ni, kena ingat word by word. Sepatah-sepatah. Tak boleh tinggal satu patah perkataan pun. Sebab satu patah itu akan memberikan makna yang berbeza. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat untuk selalu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar daripada setiap kesempitan, kelepasan dari setiap kebimbangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Okey, kita tengok penjelasan. Nombor 1 adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat. Nampak? Mengambil berat. Apa kata lawan kepada ambil berat? Ambil ringan. Tak kisah. Selfish. Ambil ringan lah. Susah. Selfish lah. Mengambil berat, ringan lah. Mengambil ringan lah. Mengambil berat maksudnya apa? Kalau kita rasa macam ni, kita ambil berat. Macam contoh take care wife macam mana? Ambil berat kan? Anak berlaku anak kan? Anak dulu. So, mengambil berat ni adalah kontradik dia mengambil ringan. So, hari-hari tu kita commit, let's say 1000 istighfar. Hari ni dah berapa istighfar? Tak kira. Banyak lah insyaAllah. InsyaAllah. Banyak sangat tu sampai tak terkira tu kan. So mengambil berat. Maksudnya kau mana-mana itu nombor 1, ambil berat. Tengok untuk selalu beristighfar. Maksudnya apa? Untuk selalu beristighfar. Bukan ayat ni, tengok sebab tu guru saya kata ingat word by word. Dia bukan sesiapa yang mengambil berat untuk beristighfar. Dia ada perkataan selalu dekat situ. Kalau dia mengambil berat untuk istighfar, beza dengan untuk selalu beristighfar. Beza kan? Betul. Sebab tu kena ingat word by word. So istighfar, astagfirullah. Tengah buat kerja, astagfirullah. Ambil berat lah tu. Kan? Orang tengah bercakap banyak, kita diam. Sebab apa? Nabi kata, satu hadis Nabi kata apa? Kalau ada 2 jenis manusia ni, cepat-cepat dekat. Nombor 1, orang yang tak banyak cakap. Nombor 2, orang yang buat sesuatu bukan tujuan untuk dunia. Cepat-cepat dekat. Maksudnya apa? Kalau orang banyak cakap tu, jauhkan sikit lah. Saya guna kurang cakap jenis saya ni. Boleh nak cakap banyak tapi anyway. Okay. Okay. Selalu bersedia, maka ada janji Allah kat sini. Maka Allah akan berikan kepadanya, pertama, jalan keluar dari setiap kesempitan. Sekarang dia tak kesempitan sekarang yang dialami. Ada tak? Tak kisahlah kesempitan. Sudut keuangan ke, keluarga ke, kesempitan apa yang kita rasa macam sesak je kita kan. Sempit je rasa. Istighfar. Jalan dia istighfar. Sebab apa? Tengok ayat. Berikan jalan keluar. Maksudnya mesti ada jalan nak keluar. Kesempitan ni benda tak nampak. Kita tak nampak jalan keluar. Lepas tu kita rasa sempit kan. Akan jumpa jalan keluar daripada kesempitan. Nombor 2. Kelepasan. Kelepasan. Apa maksud? Kelepasan ni macam kita kena ikat, lepas. Kelepasan daripada setiap kebimbangan. So tak ada resah, anxiety apa semua Anxiety. tu. Tenang je. Betul. Hari-hari, kenapa ramai orang dia stress? Because of salah satu dia anxiety. Dia takut, dia bimbang. Harga naik macam mana ni, bimbang. Kan? Ayam makin kecil. Duit tak ada, bimbang kan. Bimbang je. Sebab bimbang ni adalah orang yang tak happy. Orang happy dia tak bimbang, dia relax. Kahwin 2 tak approve kan. Saya tak nak ulas tu. Orang lain insyaAllah. Baru tak tahu istighfar. Lepas je lah. Okay. Kelepasan daripada setiap kebimbangan. Dan Allah SWT akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Yang InsyaAllah. Amin. Betul. Tiba keluar daripada bilik kita punya podcast ni. Tada, ada hadiah contoh. Kereta BMW 330e. Amin. Warna biru, sport rim hitam. Boleh charge. Kalau boleh izinkan saya nak berkongsi satu cerita sebelum kita wrap up kan. Okay. Kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu. Kadang-kadang kita bukan nak kipas tau. Ini bukan kipas tau. Ini memang betul-betul case study yang betul. Saya ada tengok satu video. Yalah, kita team media kan, kita buat video Tuan Fadi ni.
Lepas tu ada video tu yang saya tersangkut. Video yang pasal istighfar lah. Lepas tu pasal Cik Puan tu, dia tak ada duit, dia nak join kita punya DMM. Lepas tu dia solat hajat kat belakang. Kemudian dapat yang Tuan Fadil menangis, terkeluar air mata hingga habis lah. Saya trigger benda tu. So Alhamdulillah, since saya yelah macam Tuan Fadil kata, bila kita dekat dengan orang yang bau wangi ni, kita akan bau wangi kak. So saya cuba lah buat dengan apa yang dalam video tu cakap kan. Saya dalam hidup ni Alhamdulillah orang yang banyak berhutang dengan saya. Saya tak berhutang orang. Tapi saya ada satu hutang saya benci betul. Sitos. Sitos saya benci. Dia waktu zaman belajar, zaman kita nakal kan. Malah aku ni, kononnya kita nak belajar, nak double. Caw lah. Caw tak caw tu betul. Jadi Kulis tu dia cas saya lah. Dia cas bertahun-tahun. Bila saya dah nak kahwin tu, tiba-tiba saya dapat satu panggilan. Dia kata saya berhutang. Saya pun marah. Apa hal kau tak bagi tahu aku bertahun-tahun ni? Ni kau nak bagi aku bunga naik. Tiba-tiba jadi banyak 5 figures punya hutang lah. Saya tak layan. Bunga tu? I don't know. Wallahualam Tuan Fadil. But I told them off lah. FU and all lah. Benda tak bagus lah. Kita manusia kan. Logik kita lah. So tak. Saya kata I want to use this money to get married apa semua kan. I even discuss with my parents. My parents cakap up to you lah. You yang buat kan. Face like a man lah kan. So saya pun macam okay lah. Saya kahwin apa semua. Ada anak dan dah bayangkan duration dah berapa tahun. Nak makan 10 tahun. Hutang tu saya benci betul. Dan saya nak beli tu tak boleh, nak beli ni tak boleh, nak beli ni tak boleh disebabkan saya punya nama kat situ tu. So bila kita dah ada anak nak makin besar, saya macam saya duduk kat Fanivo ni lah. Borak dengan Fadil, selalu duduk tengok kan. Diri solat boleh macam Allah, sambil Allah. Allah. So kita macam kadang-kadang road tour apa semua kan. So dengan apa yang Tuan Fadil cakap, jadi saya macam lama-lama terikut lah. Nak tak nak terikut. Kita terikut Tuan Fadil. And kena dengan hadis yang Tuan Fadil kongsikan ni, rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah khalas hutang tu. Dan saya tak tahu daripada mana, saya tak tahu. Tiba-tiba saya cakap dekat Sitos saja, I want to pay you off. Saya nak clearkan all this debt. Okay, you get 20%. So by this amount saya dapat kurang 20%. And Alhamdulillah saya dah khalas, habis sifar hutang. Dan kalau orang tanya, even my parents tanya, Along, where did you get the money? I don't know. Wallah I don't know. Macam dia ada. Dia macam tiba-tiba ada rezeki ni, aku boleh bayar, buk bayar. So saya, itulah satu benda yang saya boleh share. Harapnya memberi manfaat juga kepada pendengar kita. Dan Allah tidak pernah tipu lah Tuan Fadil. So right, thank you. That's all. Alhamdulillah. Thank you Fadil kerana menjadi salah seorang yang menegur saya juga. Okay, so boleh tutup lah. Janganlah diam, awkward. Dia macam awkward tiba-tiba jumpa evolusi lah. Kalau tengok banyak lagi kisah-kisah magic. So kita ada Del. Saya ada. Okay, ada. Ada. Pagi tu mungkin tak ada lah. Tengah-tengah hari sikit ada, insyaAllah. Sebab Sabtu Ahad kan. Okay, insyaAllah. So terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kita di Fanivo, Zack American, Fadil Rasul dan juga the one and only Tuan Fadil Ghazali. InsyaAllah more episode to come minggu depan. Kita cuba maintain setiap hari Rabu jam 8.30 8.30 malam Fadivo Podcast. So apa-apa sahaja idea, tolong komen. Betul. Right? Anything else Fadil? Tak kena bayar pun komen tu. Tak kena bayar. Free lagi. Betul. Sama ada kita nak buat pahala atau dosa je komen tu. So buat-buatlah pahala Yes. Alright Tuan Fadil, any last words pada pendengar-pendengar kita? Last word InsyaAllah. Ada satu ayat tu daripada seorang yang terkenal dekat Indonesia. Dia kata apa? Allah lagi, Allah macam ni. Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu. Maksudnya nak buat apa-apa, Allah dulu. Allah dulu benar. Lepas tu dah buat, Allah lagi. Tengah nak buat tu, Allah lagi. Habis kerja, Allah terus. Sepanjang zaman Allah terus. Sukalah ni. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Boleh jadi tagline dah. Alright guys, until next time. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Assalamualaikum. Yusuf Mansur. Cari Yusuf Mansur. Alright guys, terima kasih banyak. Jadi jumpa lagi minggu depan, InsyaAllah. Fanivo Podcast. Bye-bye. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fano Evo.